Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasara. Wassalatu wassalamu ala man qala Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Salatan wa salaman ala rasulina al-amin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Astaghfirullahal 'azim. Innallaha ghafurur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Di pagi yang mulia ini, pagi Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadap Allah dengan limpah kurnia, dengan taufik hidayah, dengan nikmat kehidupan, nikmat kesihatan, nikmat iman dan Islam, memungkinkan lagi kita bangun di pagi hari Jumaat ini. Dan alhamdulillah telah pun kita melaksanakan salat subuh. Dan mudah-mudahan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, segala amalan yang kita lakukan sebentar tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Di pagi yang mulia ini, marilah bersama-sama kita mengisi dengan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim, sambungan dari apa yang kita baca semalam, iaitulah muka surat yang ke-87, ayat yang ke-55 surah An-Nisa. Muka surat 87, ayat yang ke-55 surah An-Nisa, juzuk yang ke-5. Dan insya-Allah di pagi yang mulia ini kita akan membaca 5 lagi muka surat, dari muka surat yang ke-87 hingga muka surat yang ke-91 insya-Allah. Dan setelah itu kita nak mengambil kepahaman beberapa ayat. Boleh jadi 2 atau 3 ayat yang akan kita ambil kepahaman, kita tadabbur di pagi yang mulia ini. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamuhu alaihim wa alaihim ajma'in wa ala ali kullin was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi abaina wa ummahatina وأجدادنا وجداتنا ولمشائخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا
أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية
وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا صدق الله العظيم. Alhamdulillah,
Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah kerana di pagi ini dapat kita hiasi dengan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim, iaitulah 5 muka surat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dari ayat yang ke-52 hingga ayat yang ke-87 yang telah kita baca sebentar tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran atas usaha di pagi yang penuh kemuliaan, penuh keberkatan pagi Jumaat ini, atas ayat-ayat yang kita baca tadi 52 hingga 87 ya. 35 ayat yang telah kita baca pagi ini. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah, di kesempatan ini juga ingin saya petik beberapa ayat yang boleh kita ambil kefahaman dan mudahan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sebelum kita nak menjelaskan, ada 2 ayat yang akan kita petik, iaitulah ayat yang berkaitan dengan kewajipan melaksanakan amanah dan kewajipan mentaati pemimpin. Suka saya memetik ayat yang ke-82, iaitulah menjelaskan tentang seruan untuk mentadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Itu pertanyaan kepada umat manusia. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Maka tidakkah mereka menghayati, yakni mendalami Al-Quran, tadabbur Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Pastilah mereka, sekiranya Al-Quran itu bukan daripada Allah. Kalau sekiranya walau kana min indi ghairillah, kalaulah Al-Quran yang kita baca, yang kita nak ambil kepahaman tadabbur ayat ini bukan daripada Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka pasti mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini menjelaskan kepada kita satu pertanyaan Allah kepada umat manusia. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Mengapakah kamu tidak mentadabbur Al-Quran? Kenapa tidak kamu tadabbur, menghayati Al-Quran? Kalaulah Al-Quran itu bukan datang daripada Allah, pasti kamu akan mendapati yang ada dalam Quran itu banyak pertentangan, banyak perbezaan, ikhtilaf, banyak perselisihan yang ada dalam Al-Quran. Maka hakikatnya bahawa dalam Al-Quran, Allahumma salli ala Muhammad, tidak ada perselisihan, tidak ada pertentangan dalam ayat-ayat Al-Quran, ya. Melainkan ayat yang kita sebut semalam berkaitan dengan proses pengharaman arak, ya. Kerana dia proses atau peringkat, maka ada ayat yang turun proses yang pertama, proses yang kedua dan proses yang ketiga. Maka ayat yang turun pada proses yang pertama dan kedua, hukumnya, ya, umpamanya hukum ayat yang kedua yang kita telah baca sebutkan semalam, hukum ayat yang kedua telah dimansuhkan dengan hukum ayat yang ketiga. Maka itu tidak ikhtilaf, tidak berlaku pertentangan. Kerana peringkat, maka pastinya bila peringkat itu ada peringkat, ada proses dia. Jadi bila peringkat yang terakhir, maka yang dipakai adalah yang terakhir. Yang sebelumnya itu, Allahumma salli ala Muhammad, telah dimansuhkan. Hukumnya telah dimansuhkan oleh ayat yang seterusnya. Pasti kamu tidak akan mendapati pertentangan antara ayat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hujahnya, ayat Al-Quran ini dari sudut gaya bahasanya, Masya Allah, Tabarakallah, ya, tidak mampu ditandingi oleh mana-mana pun makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mampu ditandingi oleh mana-mana makhluk Allah, hatta mari berhimpun berhimpun manusia dan jin sekalipun dalam nak mendatangkan ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira.
qul la inijtama'atil jinnu wal ins ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Laulah sekiranya berhimpun jin dan manusia dalam nak mendatangkan sebanding dengan Al-Quran, bimithli hadzal Quran, yang sebanding dengan Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi, pasti mereka tidak dapat nak mendatangkan yang sebanding dengan Al-Quran, walau kana ba'dhuhum li ba'dhin zahira, walaupun dalam kalangan mereka saling bertolong-tolongan, saling bantu-membantu dalam nak mendatangkan yang sebanding dengan Al-Quran. Baik sama manusia saling tolong-tolong, baik manusia dengan jin saling bertolong-tolongan, la ya'tuna bimithlihi, kerana Al-Quran adalah kalamullah. Gaya bahasanya begitu indah. Bila mana orang yang beriman tidak jemu-jemu membaca Al-Quran, sebagai tanda Allah SWT, Al-Quran ini kalamullah, mukjizat agung Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi kita kembali kepada ayat yang kita nak ambil kepahaman, iaitu ayat yang ke-58 dan 59 surah An-Nisa. Baik, ayat yang ke-58, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idhukum bih innallaha kana sami'an basira. Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Innallaha ni'ma ya'idhukum, sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Innallaha kana sami'an basira, karena sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Muslimin muslimat rahimakumullah. Ayat ini adalah seruan dan perintah, kewajipan kepada umat manusia, khususnya kaum muslimin, agar melaksanakan amanah yang diletakkan atas bahunya, yang dipikulnya. Amanah yang dipikulnya, maka hendaklah dia melaksanakan dengan sebaik-baik amanah tersebut. Innallaha ya'murukum, diawali dengan perintah Allah. Sesungguhnya Allah memerintah kamu an tu'addul amanati ila ahliha, menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Satu, memberi amanah kepada yang berhak. Kemudian orang yang menerima amanah, menerima tugasan dan tanggungjawab, hendaklah melaksanakan amanah tersebut dengan sebaiknya. Jadi pertama, diberikan amanah ahliha, orang yang berhak, orang yang mempunyai kepakaran dalam melaksanakan sesuatu tanggungjawab dan juga tugas tersebut. Ia tak boleh beri kepada sembarangan orang. Kenapa? Kerana Allah Muhammad diberi amanah ataupun diberi tanggungjawab tugas kepada bukan selayaknya, maka akan berlakulah kerosakan, akan berlakulah kepincangan dan sebagainya. Kemudian dalam seruan untuk memberi amanah ya kepada yang ahlinya, kemudian orang yang menerima amanah wajib tugas menerima amanah, tugas tanggungjawab, wajib melaksanakan tugas dan tanggungjawab itu dengan sebaiknya. Kemudian datangnya wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl, dan apabila kamu berhukum di antara manusia, yakni para hukama, para para hakim, ya, wajib melaksanakan amanah sebagai hakim itu, atau berhukum di antara manusia, nak menjatuhkan hukuman di antara manusia, an tahkumu bil 'adl, dengan penuh keadilan, dengan adil. Yang dimaksudkan dengan adil itu, Allah Muhammad yang bersalah diberikan hukuman, ya.
Allahumma salli ala Muhammad. Itu adil. Adil ini dari sudut kaedahnya meletakkan suatu kena pada tempat. Fi mahalli, apa itu meletakkan sesuatu fi mahallihi, meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Maka sesuatu itu perlu diletakkan pada tempatnya. Yang benar maka dilepaskan, yang bersalah akan dihukum. Innallaha ni'ma ya'idukum bi, sedalah bahawa Allah Subhanahu wa taala lah sebaik-baik yang memberi pengajaran, sebaik-baik yang memberi pengajaran dan sebaik-baik yang melaksanakan hukum nanti di mahkamah Allah Subhanahu wa taala nanti. Innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Muslimin muslimat rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang pertama memberikan amanah kepada orang yang ahlinya, memberikan tanggungjawab tugas kepada orang yang ahli dalam bidangnya. Kemudian yang kedua, menjelaskan dalam amanah tadi, bila menerima amanah maka merupakan tanggungjawab dia, kewajipan dia untuk melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan ayat ini juga menjelaskan tentang bila mana nak berhukum di antara manusia, nak menjatuhkan hukuman di antara manusia, maka hendaklah dijatuhkan dan dihukumkan mereka ini dengan sebaik-baik hukuman, dengan seadil-adilnya. Karena Allah sebaik-baik dalam menjatuhkan hukuman, sebaik-baik dalam Allahumma salli ala Muhammad memberikan pengajaran. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik. Kemudian datang ayat yang seterusnya yang menjelaskan kewajipan untuk mentaati pemerintah atau pemimpin. Itulah ayat yang ke-59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, athi'ullah, taatlah kamu kepada Allah, wa athi'ur rasul, taatlah kamu kepada rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Baik, ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Datang yang pertama athi'ullah, taat kepada Allah. Kemudian datang yang kedua, taat kepada Rasul. Kemudian datang yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad, wa ulil amri minkum. Mereka yang ada kuasa diberi pemerintahan di antara kamu, diberi kekuasaan di antara kamu, pemimpin dalam kalangan kamu. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita dua. Yang pertama, sekali-kali kita tidak boleh Allahumma salli ala Muhammad mana mesti kita taat, wajib kita taat lagu mana pun keadaan sekalipun, iaitu kepada Allah dan kepada Rasul. Tidak ada ruang yang boleh kita nak Allahumma salli ala Muhammad mempertikaikan, atau dalam erti kata yang lain, tidak ada ruang dan peluang boleh kita nak komen dan sebagainya. Itu kerana ketaatan, kewajipan untuk taat secara 100%, akan perintah Allah dan perintah Rasul, larangan Allah dan juga larangan Rasul. Kerana apa? Dalam ayat yang kita telah baca tadi ni, ayat yang 80, man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Kerana Allah Sallallahu Muhammad Rasul disebutkan wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, dan tidaklah nabi itu bercakap dengan wama yantiqu 'anil hawa, menurut hawa nafsu, illa wahyun yuha, melainkan wahyu. Semua yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, wahyu daripada Allah. Sebab itu para anbiya wal mursalin alaihi wassalatu wassalam bersifat maksum, terpelihara daripada dosa. Kerana apa yang dilakukan oleh Nabi, para rasul itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala untuk ditaati. Baik, maka datang yang ketiga, wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum ini tidak datang bersamanya ati'u. Baik, menggambarkan kepada kita taat kepada pemerintah, taat kepada pemimpin adalah dalam ruang lingkup perkara yang dibenarkan syarak sahaja.
Kalau pemimpin pemerintah, orang yang berkuasa terhadap kita ini memerintahkan akan perkara yang menepati syarak, maka wajib kita laksanakan, wajib kita patuh, wajib kita taat. Dan sebaliknya, sekira mana pemerintah, pemimpin, ulil amri dalam kalangan memimpin ini menyuruh untuk melakukan kemaksiatan dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada ketika tersebut tidak wajib untuk kita taat. Jadi sebab itu dalam ayat ini dua yang pertama, ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul itu mutlak. Tidak ada boleh kita nak nafikan. Berbeza pada ketaatan kepada manusia yang lain, baik kepada pemerintah juga kepada sesiapa pun, maka ketaatan dia menurut apa yang dibenarkan syarak. Suruhan itu apa yang ditetapkan, diputuskan kepada kita, kepada apa orang yang berada di bawahnya, ditetapkan itu menurut hukum syarak, tidak bertentangan dengan syarak, maka orang yang berada di bawah wajib taat kepada ulil amri tersebut. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian datang seterusnya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kemudian jika kamu berbeza pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ini suruhan untuk bila mana berlaku perselisihan, perbezaan, pertelingkahan di antara manusia, di antara umat manusia ini, maka adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Al-Quran dan juga kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan kepada kita. In kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir, maka diikat untuk kembali kepada Allah dan Rasul itu kepada siapa dia? Kepada orang yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Muslimin muslimat rahimakumullah. Maka dua ayat yang kita ambil kepahaman, satu tanggungjawab terhadap amanah, kemudian tanggungjawab terhadap pemimpin atau pemerintah dalam kalangan kita. Sekecil-kecil pemerintah, pemimpin itu kullukum ra'in. Setiap kamu adalah ketua. Maka kita adalah ketua bagi diri kita. Kitalah yang akan membentuk diri kita. Kalau kita berada di mana pun, kalau kita seorangan, maka kitalah yang akan membimbing atau memimpin diri kita. Boleh jadi kita duduk seorang-seorang di mana, maka kita tidur dan bangun pagi itu, diri kita lah yang akan menentukan diri kita, memimpin diri kita. Sama ada nak bangun melaksanakan solat subuh, diri kita lah. Melainkanlah kalau kita duduk ramai-ramai, maka rakan-rakan kita yang lain boleh membantu dalam nak nak kejut kita bangun subuh dan berjamaah dan lain-lain. Kalau kita seorang-seorang, maka kita lah yang akan memimpin, menjadi ketua kepada kita. Kemudian meningkat sikit-sikit, iaitu ketua keluarga, iaitu suami. Suami ketua keluarga, maka ia perlu memimpin kepada apa yang berada di bawah dia. Begitulah seterusnya pemimpin masyarakat. Begitulah meningkat, makin tinggi makin banyak Allahumma salli ala Muhammad, makin tinggi Allahumma salli jawatannya, kepimpinannya, maka makin besar amanah yang dipikulnya. Baik. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, dua ayat yang telah kita ambil kepahaman, mudah-mudahan Allahumma salli ala Muhammad kita dapat mengambil intipati daripada kepahaman ayat ini. Kan dalam kehidupan kita tidak terlepas dari amanah. Dalam kehidupan kita ni macam-macam amanah yang kita pikul. Setidak-tidaknya amanah atas diri kita sendiri. Amanah atas diri kita sendiri. Amanah kita terhadap tanggungjawab yang Allah taklifkan atas diri kita, yang Allah perintahkan atas diri kita. Maka itu amanah yang pertama yang selayaknya kita selesaikan.
kan? Amanah yang ditaklifkan atas kita iaitu kewajipan yang selayaknya kita laksanakan, iaitu solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakah, ya. Kemudian Nabi Muhammad menunaikan haji jika berkemampuan. Kemudian meningkatlah amanah tersebut menurut kepada tanggungjawab dan tugas yang dipikul oleh seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini Allah Muhammad kena kepada semua manusia, kena kepada semua orang yang beriman. Pastinya walaupun dia kata aku ni hidup seorang diri, kan? Tidak menikah, kemudian tak ada anak, kan? Maka aku seorang diri ya juga sebagai ra'in. Kullukum ra'in. Setiap kamu pemimpin atau ketua, ya, atas diri kamu. Maka wa kullukum ra'in mas'uliyati. Wa kullukum ra'in mas'uliyati. Dan setiap pemimpin itu akan dipersoalkan atas apa yang dipimpinkan. Itu dalam nanti di hari akhirat, setiap orang yang pemimpin ini akan disoal nanti di hari akhirat nanti atas orang yang dipimpinnya itu. Baik. Jadi mudah-mudahan ayat ini memberikan kepahaman dan keinsafan kepada kita agar kita melaksanakan amanah yang dibebani atas diri kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan hamba Allah yang beroleh kebahagiaan dan kejayaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Dan suka saya nak mengutip lagi satu ayat, iaitu ayat yang ke-56 menjelaskan azab Allah nanti di hari akhirat. Ya, begitu pedih. Satu gambaran azab sahaja yang dijelaskan dalam ayat yang ke-56. Innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang yang kafir kepada ayat-ayat kami. Innal ladzina kafaru biayatina. Sungguhnya orang yang kufur dengan ayat-ayat kami, yang menafikan ayat-ayat Allah, tidak percaya kepada ayat-ayat Allah, tidak yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saufa nuslihim nara. Kelak akan kami masukkan ke dalam neraka, wal iyad billah. Maka diceritakan bagaimana azab dalam api neraka itu. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Bila mana hamba Allah ini dimasukkan dalam neraka, ditempatkan dalam neraka, saufa nuslihim nara, kelak akan ditempatkan dalam neraka. Maka duduk dalam neraka itu, ya, bukan duduk bersenang-senang, bukan duduk mendapat nikmat, alhamdulillah, malah mendapat azab yang begitu pedih yang Allah sebut dalam ayat 56 ini. Kullama nadijat juluduhum, bila mana terbakar hangus kulit mereka. Setiap kali kulit mereka hangus. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit terbakar, ya. Bila mana kulit ni dibakar, bila duduk dalam api neraka terbakar, setiap kali kulit terbakar, baddalnahum juludan ghairaha, terbakar hangus betul, Allah ganti pula kulit yang baru. Baddalnahum juludan ghairaha, digantikan pula kulit baru. Hangus pula, baddalnahum juludan ghairaha, diganti pula kulit baru. Berterusan begitu, wal iyad billah. Untuk tujuan apa? Liyadhuqul azab, untuk merasakan kepada mereka azab Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan peringatan kepada umat manusia dalam kehidupan di dunia dengan ayat-ayat inilah. Ya, mudah-mudahan memberikan inzar, peringatan kepada kita, mempertakutkan kita kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, Allahumma salli ala Muhammad, kita menjadi hamba yang patuh pada segala yang diperintahkan oleh Allah. Kenapa? Disebutkan di penghujung ayat ini, innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Muslimin muslimat rahimakumullah. Demikian ayat yang kita petik pada pagi ini. Mudah-mudahan memberikan kepahaman kepada kita, dengan demikian menambahkan lagi iman kita kepada Allah. Mudah-mudahan tergolonglah kita dalam golongan hamba Allah yang benar-benar beriman dan bertakwa kepadanya. Amin Allahumma amin. Dan insya-Allah malam ini kita akan sambung pula pada muka surat yang ke-92,
hingga 96, lagi 5 muka surat, insya-Allah kita akan membaca dan mengambil kepahaman pula ya pada malam ini, insya-Allah antara maghrib isyak. Sekiranya diizinkan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelapangan masa kepada kita untuk kita isi pada malam ini, insya-Allah. Jadi sekarang itu di pagi yang penuh keberkatan ini, mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، في القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم زيدنا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وشرفنا بشرافة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن. اللهم اهدنا بهداية القرآن، ونجنا من النيران بكرامة القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon afiat, keselamatan daripadamu ya Allah dalam kehidupan kami dunia dan juga nanti di hari akhirat. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung denganmu ya Allah dari penyakit kusta, gila, sapak dan penyakit-penyakit buruk, khususnya COVID-19 yang melanda kami saat ini. Bi rahmatika ya akramal akramin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم تقبل منا دعاءنا وقراءتنا وحاجاتنا وأعمالنا ونياتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا ذنوبنا وخطايانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Insyaallah kita sambung kembali malam ini sekiranya diizinkan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.